التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فإنهم لا يبصرون الحمد لله ثم الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadirat Allah Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat insya-Allah. Dan pada malam ini kita sambung kembali dalam tajuk alim, yakni orang alim yang beramal dan alim yang bercampur aduk. Ni orang ada dua kategori ke dan muka surat 115 kalau ada kitab Jawi sama kitab Jawi 115. Ahli yang beramal dan ahli yang bercampur aduk. Ada dua golongan orang alim ni yang kita kena pasti supaya kita mengikut alim yang beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguh-sungguh, bukan alim yang bercampur aduk amalannya. Ketahuilah bahawasanya alim yang beramal dengan ilmunya dan yang dikira di sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagaimana alim agama dan alim akhirat. Sebagaimana disebut ulama agama dan ulama akhirat, mempunyai bukti dan tanda-tanda, dan yang dengannya anda dapat membezakan antara dengan alim yang bercampur aduk. Jadi kita ni muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kena pasti hak mana alim ulama yang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana alim yang mencampur aduk amalan dia, yang dikira di sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagai alim, yakni ulama jual. Jadi maksud dalam kitab ni ulama jual ubat menurut hawa nafsu dan mengutamakan dunia daripada akhirat. Ni ada dua kata. Tanda ulama akhirat itu, bagaimana kita nak kenal pasti ulama akhirat? Ulama akhirat ialah selalu merendah diri. Ini ulama akhirat, dia merendahkan diri. Merendahkan diri, sifatnya takut, bimbang, khawatir akan amarah Allah Ta'ala dan berzuhud pada benda dunia. Dia tak punya dunia, dia berzuhud. Sedangkan dia ada harta benda tapi dia berzuhud, yakni berzuhud pada mata benda dunia, cukup dengan sedikit dak kelong. Kata orang Terengganu kata kelong ni makna tamak masukkan ni kelong. Orang Perak kata Taipei nak tahu kata apa orang tamaknya. Bodoh, dia kata kelong, iaitu tamak, membelanjakan apa yang lebih daripada keperluan. Yang memberi nasihat kepada orang ramai ni ulama. Dan dia memberi nasihat kepada orang ramai, menyayangi dan belas kasihan terhadap mereka orang ramai, menyuruh berbuat baik dan suruh orang buat baik, dan dalam masa yang sama melarang orang berbuat jahat. Suka membuat kebajikan. Ini ulama akhirat suka membuat kebajikan, melazimkan diri dengan amal ibadat, menganjurkan segala kebaikan. Kerja dia mengajak buat program-program kebajikan, menyeru ke jalan yang benar, sentiasa berdiam diri, bertenang. Ini sifat dia orang ulama ni, ulama akhirat. Bersompah satu, berbudi pekerti mulia, berlapang dada, lemah lembut. Perangai sifat dia, pandai memikat hati kaum mukmin, tidak sombong. Ulama dunia, ulama akhirat ni tidak sombong, tidak bercakap besar, tidak tamak hak orang lain, dan tidak
Tidak terlalu mengambil berat terhadap dunia. Ini ulama akhirat. Tidak melebihkan diri daripada tidak melebihkan diri daripada akhirat. Tidak mengukur harta benda. Tidak menahan hak orang lain. Tidak kejam. Tidak kasar. Tidak suka mencanggah-canggah atau bertengkar-tengkar. Asal jumpa debat lalu. Tak kira mana. Ni. Ataupun bermusuh-musuhan. Ulama dunia, ulama akhirat, mereka tidak bermusuhan atau bengis. Tidak berburuk perketi dia perangai tu. Tidak sempit dada. Tidak suka mengelirukan ataupun membelik ataupun menipu. Tidak melebihkan orang kaya di atas orang miskin. Ini ulama dunia, ulama akhirat ni, dunia dan akhirat, dia tidak melebihkan orang kaya daripada orang miskin. Tidak selalu mengadap pemerintah. Ada model pemerintah nak dapat projek ke apa. Ini bukan jenis ulama dulu, ulama akhirat. Tidak berdiam diri terhadap kelakuan munkar jika berkuasa. Dia jika ada di kuasa, dia mencegah kemungkaran. Tidak inginkan pakat. Ulama akhirat dia tak bergelar ke pakat serta kekayaan dan kedudukan. Malah ia sentiasa benci terhadap semua sifat-sifat yang inginkan pakat, inginkan kedudukan, inginkan kekayaan. Malah sentiasa benci terhadap semua sifat-sifat yang sebegitu. Tidak berkecimpung ke dalam suatu perkara atau melibatkan diri kecuali jika perlu dan darurat sahaja. Kesimpulannya, bahawa sifat para ulama akhirat itu sentiasa menempati sifat-sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan dan ditunjuk oleh akhlak yang terpuji dan juga amalan-amalan yang soleh. Sambil menjauhi diri dari apa yang ditegah oleh ilmu pengetahuan. Seperti akhlak yang terpuji. Ulama akhirat dia kena jaga akhlak dia. Ketika dengan orang ramai, masa makan, tak kira setiap waktu dia kena jaga akhlak dia. Seperti akhlak yang terkeji dia kena jauhkan. Dan amalan-amalan yang tidak diradai Allah Ta'ala dan Rasul dia kena jauhkan. Sifat-sifat mulia para ulama akhirat yang saya ni pengarang disebutkan di atas tadi, sepatutnya juga disifati juga oleh setiap mukmin. Kita berlaku. Kita yang disebut tadi banyak. Lebih-lebih lagi atas orang-orang yang berilmu. Maka yang demikian itu sangat dituntut dan amat diutamakan kerana ia sebagai petunjuk jalan dan jalan yang diturut dan dipimpin yang diikut. Dan pimpinan yang diikut. Jika ia sesat dan hilang pegangan serta melebihkan dunia di atas akhirat, maka ia akan menerima dosanya dan dosa orang-orang pengikut, orang-orang yang mengikut jejak langkahnya. Tetapi jika ia lurus dan bertakwa kepada Allah, nescaya ia akan menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikut jejak langkahnya. Dan seterusnya kita lihat dan keutamaan ilmu batin. Dalam kehidupan dunia ni kita utamakan ilmu. Bukan saja kita utamakan ilmu dunia, ilmu akhirat jangan ditinggalkan. Hari ini kita lihat ramai orang Islam kita, khususnya orang Melayu, yang mengejar keduniaan hingga lupa tentang akhirat. Itu dia. Kita duduk kerja, jangan sampai kita mengakhiri solat kita, sembahyang kita di dalam kehidupan. Sibuk setara mana pun dalam kita meneruskan kerja-kerja kita dalam kehidupan kita seharian ni, jangan kita mengakhiri sembahyang. Sebagaimana berlaku, ada satu kisah yang berlaku di Mekah. Bukan berlaku di tempat-tempat lain dia, Hawaii, di Hanyai, di Bangkok. Ini berlaku di Mekah. Berlaku di Mekah. Ada seorang perempuan yang umur lebih kurang 40 tahun. Umur dia 40 tahun, meninggal dunia. Dan dikebumikan di perkuburan yang tidak jauh daripada Makkahul Mukarramah. Sejauhnya 2 km. Sini mana? Sini masjid. Boleh tak? Dah nak cerita dekat
2 kilometer. 2 kilometer apabila perempuan ni meninggal dunia, di saat-saat nak dikebumikan perempuan tersebut, lalu orang yang mengiring jenazah melihat seekor ular yang besar berwarna hitam berada di dalam kubur liang lahat, sedang menunggu mangsa tersebut. Apabila pengunjung, bukan pengunjung lah, orang yang mengiring jenazah tersebut melihat ada ular yang berwarna hitam yang besar di dalam lubang tersebut, lalu orang ramai tidak berani mengambil atau mengalih, lalu dipindah ke tempat yang lain. Tadi 2 kilometer daripada Mekah, ni ditukar di tempat lain pula, 8 kilometer daripada Mekah pula, lebih kurang setengah jam pula. Setengah jam pula nak ke bumi, buat lari daripada lubang yang pertama, yang lahat yang pertama, lalu dibawa kepada tempat yang kedua. Apabila sampai di sana, di tempat perkuburan yang kedua, lalu orang yang menghantar jenazah tersebut melihat dalam keadaan pingsan, dan ada yang pingsan, ada yang menangis, ada yang terkejut, tak sedar dan sebagainya. Melihat daripada tempat 2 kilometer tadi kepada tempat yang 8 kilometer, ular yang sama pula ada di situ. Masa mana dia tembak tahu, lalu kok mana? Highway ke tak? Dah nak ceritanya. Apabila begitu orang ramai melihat, tak lewat dah ni. Tadi ada ular ni juga ular sama. Ular yang sama. Lalu jemaah yang ada di situ mengambil. Dia ular tu. Tadi ada perasaan takut, lalu ramai tak lewat buat gini ni. Lepas tu pindah kat lain sama juga rasanya. Lalu dia mengangkat ular ni jinak dan tidak membahayakan orang lain. Lalu dia angkat ular yang berwarna hitam, legam tersebut, diletak di tempat yang jauh sikit daripada lubang. Lalu diturunkan jenazah perempuan tersebut yang berumur lebih kurang 40 tahun. Diletak jenazah perempuan di dalam kubur tersebut, dia lahat. Lalu ular tadi terus, lepas bila jenazah dimasukkan ke liang lahat dalam lubang tersebut, lalu ular tersebut dengan pantasnya, dia kata menjolok, menerjunkan diri ke dalam lubang tersebut. Macam orang duk main kat sawi lego, hok main lucur air, siap sampah lalu dalam air. Nak cerita dong masuk dalam tu, orang lain tak boleh nak buat apa dah. Dia tidak membahayakan orang lain. Ia menunggu jenazah tersebut. Apabila jenazah tersebut diletak dalam kubur, lalu ular tu terjun bersama. Lalu orang yang ada tak berani nak buat apa, terus dikebumikan, dikambuskan jenazah tersebut. Hingga orang yang mengiring tersebut mendengar patahan daripada tulang belulang pada jenazah tersebut, macam kita patah katil lah, rapat, bunyi itu tulang. Akhirnya ditanya ahli keluarga, masa hidup dia ni apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan. Apabila dia beritahu, dia selalu mengakhiri waktu dalam mengerjakan solat 5 waktu. Tengok, itu orang yang sembahyang di akhir waktu. Cuba bayangkan orang yang terus mengakhir terus mengakhir, tak cara masuk waktu zuhur, tak cara nak sembahyang, masuk waktu asar nak sembahyang 5 waktu. Pada bulan lepas, anda buat program dijemput oleh sekolah kebangsaan Kemasik, Kemasik, sekolah kebangsaan Kemasik ni, dan ni program 5 slot yang daripada kami, petang kami, lepas malam, papai tengah hari, tolonglah besok 5 slot diberi. Kita penekanan tentang solat, daripada ambil wuduk, cek sesuai, daripada niat masuk tangan ni, daripada masuk kaki, doa pula. Nak ceritanya, nawaitu, tanya, niat sembahyang 5 waktu, panggil seorang-seorang supaya sebut ni, darjah 5, darjah 6 ni. Ada satu pelajar, dia tak boleh sebut langsung. Cuba niat sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, tak boleh sebut belakang. Tengah-tengah. Mana kata
ke dak semayang di rumah. Betul. Ni sebabnya punca ya. Apabila ibu bapa ambil ingat Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada anak muridnya, apa yang paling ingat sekali dalam dunia ini? Anak murid kata kapah. Anak murid kata kapah, kabu. Itu dia. Imam Ghazali kata betul, tapi tepat sekali paling ingat ialah sembahyang. Paling ingat sembahyang. Wak lengil-lengil lagi nak cara tak duk main lagi. Ini kita dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak ni contoh waktu maghrib lah. Dan saya sendiri pun ayah seorang cikgu arwah. Pukul 6 tu lewat lah tu. Pukul 6 petang nak main lepas asar di padang. Tetapi pukul 6 suku 6:30 lewat. Masa kecemasan kalau tak balik juga, maka orang Terengganu kata makan kelepasnya jawab ni. Benar kelepasnya. Takut sini tak ada kelepasnya tu. Kelepasnya. Ni harap lah. Bilu-bilu lah kena belakang atas belakang tembok. Ada seorang sahabat saya. Dia menjadi ustaz jara. Ustaz mana nak panggil? Ustaz yang mengajar dalam penjara. Orang panggil ustaz jara. Ke mana? Dia mengajar dalam penjara di Selangor. Ada seorang anak, dia kata dia dimasukkan dalam penjara, dia kata yang saya tidak maafkan orang dalam hidup saya ialah bapak saya. Bapak saya lah yang membuat saya ini menjadi penjenayah. Sebab apa dia ingat masa kecil-kecil dulu, dia main petang-petang kat padang bola. Biasalah budak nak start tak dia nak main, orang tua pun nak main dah. Ni budak-budak nak main di padang bola, dia main. Sampai masa waktu kena timing, kena balik. Dia tengok kawan-kawan dia, ayah-ayah kawan dia pukul 6:30 suku masing-masing akan datang bawa rotan, akan panggil anak masing-masing balik. Tetapi saya tidak dipanggil oleh ayah saya untuk balik ke rumah. Nak sembahyang bang tu, nak pergi surau macam ni, bawa anak-anak datang ke surau. Bersama ayah-ayah, bersama mak ibu masing-masing. Dia kata tengok mak ayah saya masa saya kecil, tak cara pun saya nak sembahyang ke, nak balik rumah awal ke, jadi kita program kalah. Ni mesti cuti sekolah ni budak ni. Pusing dah ni. Ada ibu bapa pusing. Nak atas mana tahu ni? Nak atas Tanjung Rambutan ke, Tanjung mana tahu? Tanjung Keling ke tak? Jadi Keling ambil ke mana? Mikir macam-macam program yang diadakan. Saya pun sendiri insya-Allah atas nama Cakna Anak Yatim Kemaman, kita akan buat anjuran 3 hari 2 malam penekanan tentang daripada berwuduk, bacaan solat dan bacaan-bacaan dalam sembahyang solat untuk memahami. Kita buat di Cerati B. Cerati B 3 hari 2 malam. Jadi anda tinggal dalam borang ni. Alhamdulillah baru ni pun anda dah buat, alhamdulillah bersama Wahizah, sahabat-sahabat yang masuk korban baru ni. Kita korban sebanyak 12 ekor lah. Raya pertama dan raya kedua 12 ekor untuk anak yatim. Kita dapat 400 bungkus. Sekilo satu plastik dibagikan. Wakil daripada anak yatim, daripada kemasjid, daripada peteng, daripada pijar, daripada ibu, masing-masing datang untuk mengambil dan hantar kepada keluarga. Dan AJK kita sendiri rasa sayu menitik air mata. Sebab apa? Sebab anak yatim apabila diberi daging, kalau keluarga kecil kita bagi sekilo untuk 5-4 orang. Kalau lebih pada 5 orang kita bagi 2 plastik 2 kilo. Ada anak yatim kata, mak kita lama tak makan daging, alhamdulillah hari ini dapat daging, alhamdulillah. Atas sahabat-sahabat kita lah yang masuk korban bersama. Dan sahabat, semakin saya baca sebut ni, akhir pertengahan bulan 12 ni kita akan buat program menyampaikan beg kepada anak yatim. Anak yatim di kita ni, di sekitar Mama ni ada 900 orang lebih kurang lah. Dan saya dah tepah LDK Cakna, kita dah musyarat
kita tepoh beg sebanyak 1000 biji beg. Lebih kurang hampir 30,000 beg saja tu. Kita tak boleh mana supplier tu dia kata beg ni dia bagi jamin 6 bulan. Kalau biasa lepas-lepas kita tengok beg anak kita pergi sekolah ni 2 bulan. Kalau harga 19 riyal 9%, harga batal dah 2 bulan rabak dah. Pecah sana cabut sini dah. Anak kita pergi sekolah bawa batu bepang lagi. Tak macam beg macam buku sekolah kita, buku teks. Tak, satu subjek 3 buku kena bawa. Jadi kita beli hak Adidas ni, hak brand, hak emas sikit kan. Kita beli. Kalau beli 500 harga mahal. Kita terpaksa beli 1000 biji. Hampir 30,000, 28,000 lebih harga untuk 1000 beg. Kita beli hak comel lah. Dan kita cop. Tahun lepas kita borong di Maidin di Kuantan. Kita borong. Tahun ni kita beli beg, kita tepoh dan kita cop cakna anak yatim kemaman. Ada nombor telefon. Pokoklah ibu bapa ataupun ibu-ibu tunggal yang ada anak yatim yang ingin meminta bantuan ke apa dan sebagainya. Ada yang satu ibu tunggal yang anak dia belajar di sekolah Al-Ami. Sekolah Al-Ami pada tahun lepas. Mengaji di sekolah Al-Ami pada tahun lepas. Di gereja sampai suami dia mati, meninggal dunia, melanggar dalam kelemahangan. Dia hantar anak dia di sana dan tak dapat nak bayar wang yuran sekolah sampai 2,000 lebih. Dapat tu kita alhamdulillah kita keluarkan duit tabung cakna, bayar RM1,000 dan RM1,000 lebih lagi kita kutip dalam surah masjid jemaah kita lah. Gitulah ya sahabat dah. Jadi muslimin muslimat yang mungkin program tersebut pada bulan 12 ya. Pembahagian beg kepada anak-anak yatim ni, pembahagian pada pertengahan bulan 12 anak akan sewa Dewan Seri Amal. Dewan Seri Amal di Raja kan. Kena pakai baju kuning lah juga. Budak kuning pun baju bersih tak pun dah. Tak pakai baju kuning. Tak kata Dewan Seri Amal dekat pertengahan bandar dekat Bomba Lama tu kita akan sewa Dewan Seri Amal. Dan pada hari itu Ustaz Azhar akan turun nak pergi ke Kuala Lumpur. Kita minta dia turun di sana melancarkan derma. Dia lancarkan derma kepada anak-anak yatim. Siapa yang beli beg, contohlah harga beg tu RM35 hak Molek Siti. Macam Cik Amin dia beli beg harga RM35. Dia nak beli, dia beli dah dia beg tu dia nak balik pakai rumah dia ke mana nak beli tanah. Ataupun yang kedua, dia beli beg yang harga RM35 sebutir tu dan dia bagi sendiri kepada anak yatim yang ada dalam dewan. Tu dia. Dengan duit dia, dengan beg dia bagi sendiri kepada anak yatim. Kita nak suruh. Dan yang selebihnya akan diri pada Ustaz Azhar lah untuk bagi. Nak ceritanya, kelebihan tanggungjawab siapa dan kelebihan menderma kepada anak yatim. Itulah tajuk dia dalam bulan 12 ni insya-Allah. Daripada anak akan sewa Dewan Seri Amal. Dewan Seri Amal ni sewa sehari 1,600. Tapi atas anak yatim ni boleh RM600. Gitu. Jadi kita nak lancar derma dan sahabat-sahabat boleh nak bantu dalam menguruskan supaya sesiapa yang memberi makan, siapa yang memberi makan dengan wang ringgit rezeki yang Allah Ta'ala beri atas dunia ke dia ni, dia keluarkan wang ringgit dia diberi makan kepada anak yatim. Duit yang dia dapat, rezeki dia dapat, dia beri anak yatim makan dengan hasil daripada duit yang dia kerja yang halal. Maka di akhirat Allah Ta'ala akan beri makan kepada orang tersebut. Sesiapa yang memberi minum kepada anak yatim, maka di akhirat Allah Ta'ala akan beri minum, dia hilang dahaga. Siapa yang memberi pakaian yang cantik, pakaian kepada anak yatim laki perempuan, di akhirat Allah Ta'ala akan memberi pakaian kepada mereka. Jadi sama-samalah kita yang disebut dalam Quran sari'u, bersegera, ataupun sabiqu khairan. Nak kitanya berlumba-lumba dalam mengerjakan ibadat. Sebab apa? Kita ni hidup dah lama, bila-bila masa kematian ini seperti dinding yang sebelah.
Sebelah ni hidup, sebelah ni mati. Mana begitu je dekat dengan mata hitam dan putih. Jadi sahabat, pada malam ni dia kata apa? Keutamaan ilmu batin ni. Keutamaan ilmu batin. Selain urusan agama yang lahir, para ulama harus menambah ilmunya dengan ilmu batin dan sifat-sifat hati yang mulia. Seterusnya pula dengan rahsia-rahsia amalan dan bencana, menambah pengetahuan tentang janji Allah yang baik dan ancaman yang berat. Sebab itu disebut dalam Quran basyiran wa nadhiran. Berita basyiran, berita yang gembira. Berita apa gembira? Boleh masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala gembira. Hari ni kita gembira. Gembira kita tidak 100%. Gembira sedap, kita sihat, sekejap je sihat, besok sakit. Kita kaya sekejap, besok Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala uji dengan kemiskinan macam-macam lah. Dan di akhirat Allah Ta'ala bagi kenikmatan yang banyak. Seperti mana tercatat di dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW, serta memaklumi tentang pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang yang berlaku baik, buat baik pada isteri, bertolak ansur, berbincang. Ada 2-3 hari lepas sebelum raya, saya tak pasti, sebelum raya rasanya datang ke rumah anak. Kerja di pejabat persekutuan datang rumah, Ustaz bagaimana nak lewat perasaan ni, tak tahu ni. Saya nak balik kampung, tak pernah raya di kampung. Bayang lah. Kata seorang isteri tak pernah berraya. Isteri orang Kelantan, suami dia orang Seberang Takir. Tahu Seberang Takir pula. Nak Seberang Tayung ni tahan. Seberang Takir je. Nak ceritanya, tak ada perbincangan. Asal balik raya rumah dia. Asal balik rumah dia raya. Asal balik raya rumah dia. Rumah isteri tak ada langsung. Isteri tak silap orang Pasembah. Dia kata, Ustaz, akhirnya saya minta izin dengan suami sebab tahun ni ayah nak buat korban berkeluarga. Bukan keluarga terkorban. Nak buat tahun ni anjur. Semua adik-beradik balik, laki puan, ambil lembu sengkok korban, buat korban, nak ceritanya. Akhirnya suami tak mau balik, akhirnya minta izin dengan suami. Suami buat balik, anak 2 orang, dia balik seorang. Daripada Kemaman, balik Terengganu, isteri suami balik Terengganu, isteri balik Kota Baru. Patut kita buat pembincangan. Kita kena ada keadilan tahun ni raya. Kita bincang. Tak asal rumah dia. Kita suami ni kena hormat juga mak tua kita. Father-in-law. Father-in-law ataupun mother-in-law. Kita kena hormat lah. Yang tak boleh hormat ni orang tak ada bapak mertua. Nak hormat satu. Hormat mak dia ya. Nak cerita. Kita lihat kena ada berlaku baik terhadap isterinya. Lepas tu anak pula. Ada jenis pandang barang. Sebab tu dia, apabila dia pukul, suami dia marah, dia pukul isteri, melampau. Akhirnya di depan anak satu perkara yang buruk, nak comel, akhlak yang tidak baik. Akhirnya anak melihat, ni perkara ni berlaku. Apabila dia hantar anak 3 tahun ke rumah pengasuh, ya, tempat pengasuhan, si anak ni pula bercerita kepada pengasuh, dia panggil maklum. Tak budak dia cerita betul. Maklum, malam tau. Ayah pukul mak dia ni macam WW. Tak lepak tak warna tau. Main atas tali ke warna lepak. Anak ni cerita. Tengok tu. Satu berakhlak yang buruk, yang tidak baik. Mana suami dia kena berlaku adil, kena buat baik pada isteri kena buat baik pada suami, kan? Dan nak ceritanya kena siapa yang berlaku adil, buat baik, akan dibalas dengan pahala. Dan sesaan dan balasan yang akan ditipu kat atas orang yang buat jahat. Dia nak suruh tok lelaki dia taat patuh ke dia. Dia beri nasi apa? Nasi kuku. Nasi kuku tak apa. Nasi apa orang ni? Nasi kakak. Aku pun tak tahu cara orang ni. Duk celah kakak ke nasi tu masak. Wallahualam. Cara tak molek. Patutnya nak suruh suami kasih. Bacalah surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam ambuh di muka tok laki kita, ambuh dalam nasi. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Betul. Doa pemani wajah. Nak suruh Tok Dapi tengok saya ke kita. Jangan terlapor baca sangat. Menyemari semut urut kan terlapor mani berat ni pokok. Surah Yusuf idh qala lahu rabbuhu. Nak cerita ayat tu, ayat 4 lah surah Yusuf. Hafal lah. Ayat 4. Pemani wajah tu, isteri nak suruh kasih. Tok laki jangan winasi kakak ada pakai kawak. Dah, kena baca ayat. Kata dia. Siapa yang membuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, siapa yang buat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Sesudah itu barulah sempurna tugas seorang alim. Dan langkahlah sudah bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Dia cerita 4 orang alim ni. Kita kena kenal orang alim ni. Sesungguhnya ulang ilmu-ilmu yang saya sebutkan di atas tadi, kata pengayang, setengahnya tidak akan lengkap tanpa setengah yang lain. Ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan oleh para salafus salih. Kiranya anda ingin mengetahui selengkapnya, silalah murajaah. Maksud murajaah bahasa Arab ni bacalah, rujuk kepada kitab-kitab yang membicarakan tentang perjalanan mereka. Patut ni di rumah kita ni tau, ada kitab-kitab tentang Nabi-Nabi, tentang Rasul-Rasul, tentang isteri Nabi, tentang orang-orang yang soleh-soleh. Ni dok rumah kita banyak berlambak benda. Apa dia panggil? URTV. Nak UFO. Letak ni UFO tu. URTV mangga. Nampak tu. Yasin tak ada. Tak ada Yasin rumah, tak ada Quran rumah. Mangga lah ni orang baca benda ni. Budak-budak majalah ada pakai rawar ni. Ni cuti sekolah, saya nasihat lah ibu bapa dah. Agak ke katung hok dalam TV dah pakai gawar, duk main atromen. Sebulan, 2 bulan cuti, 3 atau 5 atromen juga dah pakai gitu. Kena carilah kadang-kadang intensi Quran ke, intensi Jawi ke dah. Atau anak kita, biarlah kadang-kadang kita ni kira sangat. 2-3 biar. Ustaz Badrul Amin, tak kenal. Ada orang hantar anak di rumah dia. Ustaz berapa bayar? Ikut pandai lah. Dalam masa ikut pandai, tak pandai terus. Tak bayar terus. Kita kalau anak nak belajar ni, matematik ke, bahasa Inggeris ke, sanggup. Kita bayar 3-400 dah. Tapi untuk Quran, 15 riyal kira. Dalam Islam ni, seorang ustaz ataupun ustazah dia mengajar Quran, sampai dia boleh jual di zaman dulu kan. Boleh jual anak murid dia. Kalau dulu saya ada 50 orang anak murid, jual 100,000 seorang, kayu tak cuba dah. Nak contohlah, nak jual dah. Dia nak cerita besar. Ajar kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita sedih. Kajian. Pelajar di negara kita seramai lebih kurang 500,000. Pelajar. Sekolah rendah dan menengah. 38% yang tak berhenti Quran. Tengok ni. Maknanya 100,000 lebih kurang 100,000 lebih kurang. Ramai anak-anak pelajar yang tak boleh baca Quran. Siapa tua kalau tidak ada inisiatif nak mengaji dan sebagainya, siapa mati tak boleh baca ilmu Allah Ta'ala. Ini kita berat ni. Maka tanggungjawablah ibu bapa dah menghantar kepada program-program Al-Quran. Sesungguhnya dia kata apa? Kena carilah buku-buku yang ada agama banyak dah, CD-CD. Malah nak dengar, malah nak baca, tengok CD. Ni apa ni, kalau kita harapkan kartu-kartu ada dalam TV, tengok ada pakai gawar belakang. Tu dia, carilah kita tengok di kedai-kedai buku ataupun di tempat-tempat kuliah ceramah. Ustaz Zahar tu ada cerita-cerita kartun yang mana yang sesuai untuk anak kita tentang apa, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, cerita Nabi Nuh, Nabi Nuh yang ditelan, Nabi Nuh, dan lepas tu pada banjir besar berlaku, Ashabul Kahfi bagaimana? Kita dengar sejarah dah. 7 orang pemuda yang lari daripada kerajaan yang soleh duduk dalam gua. Apabila kita dengar, tengok walaupun dia kata mengingatkan kita kembali tentang, kita pun dah ingat ada Ustaz Kabur itu. Apabila kita tengok bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, Nabi bersabda dalam hadis dia, bermaksud akan lahir. Lepas Nabi cerita 700 tahun kemudian baru lahir Sultan Muhammad Al-Fatih,
yang boleh membuka Konstantinopel di Turki. Bagaimana Sultan sendiri yang beriman pada Allah Ta'ala, yang menyerang tentera Rom, ada perjanjian suruh diri, wahai tentera Rom, suruh diri, kami akan tawan. Dia nyanyi, nyanyi, tahu nyanyi, kamu nak tawan? Tidak mungkin. Kami ada tentera yang besar dalam teluk di Turki itu, tak boleh masuk. Dia pasang apa? Dia pasang bukan kawat, rantai yang besar, rantai yang berduri. Apabila kapal lalu kecok langgar. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih tak boleh masuk ke teluk. Akhirnya bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih mengaruh bala tentera, tebal pokok balok, buat naik kapal atas bukit. Ada orang nak buat gitu. Ni batang balok yang ditebal. Batang balok yang ditebal dijadikan apa? Landasan untuk buat tarik kapal. Dan disembelih binatang lembu, diambil darah dan lemak-lemak diletak di pokok balok dan ditarik kapal tersebut dan boleh dimasuk ke dalam teluk, tidak melepasi dawai duri tersebut. Maka sebelum subuh kapal tentera Sultan Muhammad Al-Fatih bersedia selepas mayang subuh melancarkan serangan. Tengok kekuatan kita, tengok Ashabul Kahfi ni banyak cerita-cerita yang boleh memberi faedah kepada kita daripada melihat kata-kata hadap pakar gawat. Kata-kata hak punya Pokemon. Bahasa Melayu tu kalau kerana tu carut kemak. Nak Pokemon dekat tu. Dia punya makrak tu sedap bunyi. Ni ajar hadap oleh tu. Hina dia maksudnya dalam bahasa Israel ke apa dia Pokemon ni maknanya hina Tuhan, hina Nabi. Tengok. Ni kita lihat tak sahabat. Kita nak ajar anak-anak kita dan kita harap pemakanan pun kita kena tak lidah kena guna barang Yahudi Coca-Cola. Jangan duk minum. Jangan duk pergi makan tu McDonald tu. Ni kena ambil cara belaka ni. Bak makan, bak minum, bak pergaulan, CD yang macam mana yang perlu disediakan pada musim cuti ni. Ada masanya kita dengar penonton tengok sejarah. Ada penonton pula kita dengar nasyid ataupun kita program lah. Ni asyik duk tengok bola. Tak pakai gawang, tak tahu kali. Inilah sahabat dia buku-buku bacaan. Buku-buku macam ni kita ada untuk anak-anak kita. Saya kata kalau boleh sahabat-sahabat jemaah langgankanlah buku asuh. Kalau orang tua tu Anis untuk suami isteri, ada bahan-bahan bacaan. Benda-benda tip-tip bagaimana nak selembutkan hati suami isteri, nak lembutkan anak, nak didik anak ni ada belaka. Asuh untuk anak-anak. Buku majalah tiap bulan langgankan. Yang Anis dengan asuh dia keluar sekali. Tolong ni. Tolong belikan untuk jadi anak-anak kita baca daripada benda-benda yang mengganggu. Seterusnya dia sebut lagi dah. Adapun ilmu batin itu tidak akan berdiri tegak melainkan dengan ilmu lahir. Begitulah pula dengan ilmu lahir tidak akan lengkap melainkan dengan ilmu batin. Adapun ilmu tentang janji Allah yang molek, yang ditulis ini, yang molek yang baik-baik dan ancaman-ancaman yang berat dan pedih, maka harus diambil berat juga kerana padanya tersimpul perkara yang menggalakkan untuk mendirikan perintah-perintah yang wajib dan untuk mencari kelebihan dari keutamaan. Di samping perkara yang mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah Ta'ala dan pelaku yang ditegakkan. Hari ini kita lihat, saya banyak baru ni saya anak sendiri buat program di sekolah menengah di Cukar ni, di Binjai ni. Apa yang disebut oleh cikgu dia kata ustaz, ada cikgu Tarmizi kata ustaz, yang paling penting ni boleh ada buat program SPM pecut lah. Perih hari akhir dah nak perisi, esok dah anak kita nak perisi dah. SPM ni dia panggil apa, pecut yang terakhir, ataupun orang Kelanu kata benda perih. Bukan senang perih ni boleh bahasa tu. Perih bunyi kan bunyi macam aku dah. Perih ni masuk dia speed kan. Tu dia kata ustaz, apa paling bimbang di sekolah menengah hari ni pelakuan zina anak-anak pelajar. Ni kita berat ni kena kawal agama lah yang boleh mengawal anak kita. Dan dia kata sebut lagi, adalah tidak manis jika seorang alim berbicara tentang hukum-hukum yang wajib
Dia kata adalah tidak manis jika seorang alim berbicara tentang hukum-hukum yang wajib, tentang keutamaan setengah-setengah kebajikan atau sesuatu larangan Allah Ta'ala, kemudian apabila ditentuk daripadanya untuk menyebutkan beberapa dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW untuk menguatkan perkaranya, ia tidak mampu membawa suatu dalil. Nabi kata khairul kalam bil dalil, sebaik-baik percakapan ada dalil. Kalau nak sembahyang ada dalil dia, puasa ada dalil dia, nak suruh tutup aurat ada dalil dia. Contoh nak, mesti khairul kalam, sebaik-baik kalam percakapan mesti ada dalil. Macam kita bercakap, awak cakap ni atas hujah apa, awak cakap ni atas dasar apa, mesti ada hujah dan dalil dia. Jangan tak tahu orang khabar, orang mana. Jadi kita kena ada dalil lah. Padahal kaum mukmin akan berlapang dada apabila mendengar firman-firman Allah Ta'ala dan bersabda dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan dengan dalil itu akan puas hati dan merecut semangatnya. Itu dia, merecut. Renungkanlah kata-kata ini dan perhatikanlah kaedahnya. Sebab kata dalil apa awak buat begini, dalil apa awak buat begitu, kena ada dalil. Kemudian asokkanlah dalil-dalil kamu dari ketiga-tiga ilmu itu. Mana asok ni, bubuhlah, simpanlah, masuklah, kopaklah ilmu ini sekadar yang perlu, iaitu ilmu apa tu? Ilmu mengenai hukum-hukum lahir dari bahagian ibadah dan muamalah. Kita nak kena ada, nak kata ada ilmu tentang ibadah, nak semayang, itu dia. Dan muamalah, jual beli, hutang-hutang, minjam-meminjam kena ada belaka. Dan ilmu mengenai perkara-perkara batin dari akhlak. Akhlak kita macam mana, sifat-sifat hati kita macam mana, dan akhir sekali ilmu mengenai janji-janji Allah dan ancamannya. Janji Allah, siapa yang mengerjakan kebaikan akan diberi balasan pahala yang banyak. Dalam hadis Nabi yang lain, man dalla ala khairihi kafa'ilihi, Nabi kata man dalla ala khairihi kafa'ilihi, siapa yang menunjuk di atas kebaikan, kafa'ilihi, seperti dia mengerjakan. Tiba-tiba di tempat kita, perumahan kita, ada orang datang, saya ni nak cari rumah sekian-sekian, nak pegawai sekian-sekian, nama sekian-sekian. Lepas tu sebelum nak pergi rumah dia, tolong tunjuk ke saya nak pergi semayang ni, saya nak semayang lagi ni. Kita pun tunjuk, pergi sedikit belah kiri tu, dia pergi semayang sebab kita tunjuk. Kita dapat pahala seperti dia semayang. Lepas tu lepas semayang, dia masuk pula duit dalam tabung, dia derma, pulih kita sebab kita tunjuk. Ini dalam kebaikan. Man dalla ala khairihi kafa'li, siapa yang man dalla ala syarrihi kafa'li, Nabi kata siapa yang tunjuk di atas perkara yang jahat, yang tak baik, yang dosa. Kat mana kau ibu orang belaga yang belaga yang main kok saya tunjuk. Dia ditunjuk tu rumah. Siapa yang menunjuk tempat yang maksiat, contoh tempat yang berdosa, kafa'ilihi, sama juga macam dia mengerja. Dia balik dah pergi semayang, so dia balik dah pergi kerja. Orang tu pergi belagayang, pergi jodi ke apa, pergi proses daun ketul ke minum daun ketul, sebab dia tunjuk, maka dia boleh saham tersebut. Itu dia. Jadi sahabat ni kita nak kena ingat, kita kena jagalah, kita ambil peluang untuk menunjuk kepada jalan yang baik. Yang saya maksudkan di sini, kata pengarang, ialah perihal firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW mengenai kelebihan Quran. Janji-janji baik, ancaman seksa terhadap perilaku yang jahat, adalah amat elok dan amat perlu bagi orang-orang yang mengetahui untuk bersungguh-sungguh menyiar sebarkan ilmu dengan seluas-luas mungkin, serta mengajar dan menerangkan kepada sekalian kaum muslimin. Yang aku maksudkan ialah ilmu-ilmu berguna umumnya bagi setiap orang Islam. Macam mana ni? Kalau isteri dia nak mari, dia kena balik khabar sepatah dua. Lepas dia khabar, isteri dia ikut ke apa, dia tak boleh lah. Bagaimana berlaku pada seorang sahabat saya, dia seorang pegawai bank di Ipoh. Dia seorang pegawai bank di Ipoh. Apabila dia mengaji, dia belajar, dia kata mana menutup aurat kepada orang perempuan ni adalah perkara yang wajib.
Akhirnya dia balik rumah, dia perintah isteri dia. Dia kata Allah Ta'ala Nabi perintah supaya menutup aurat. Akhirnya isteri dia tidak mahu mengikut perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi dan perintah suaminya. Lalu suaminya menceraikannya. Tengok. Dah suruh tutup aurat, suruh semayang tak boleh, suami cerai. Apabila diceraikan, lalu si suami ini, sahabat saya, dia mengambil keputusan berhenti kerja daripada seorang pegawai keuangan bank di Ipoh, dan dia terus menyambung pelajaran ke tanah Arab, dan berjumpalah anak di sana. Anak tak kenal di Malaysia ni, kenal di sana. Akhirnya tanya-tanya, saya ni pegawai bank duduk di Ipoh, belajar sekali. Akhirnya cuba bayangkan, apabila dia perintah suami isteri dia supaya semayang, supaya menutup aurat, isteri dia tak mau. Akhirnya dia meninggalkan isterinya, ceraikan isterinya, dan dia belajar di tanah Arab dan menjadi seorang ustaz. Dan akhirnya Allah Ta'ala ganti yang terlebih baik, mendapat seorang ustazah. Dan ustazah anak dara bila berapa tu nak ceritanya, tadi dapat hak jahil, suruh semayang tak mau, suruh tutup aurat tak mau. Kami Allah Ta'ala ganti dengan seorang ustazah yang untuk aurat, yang ada ilmu, yang boleh mengajar kepada orang lain. Jadi kita pada mana ni, balighu walau ayat. Mana balighu walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Bukan kita nak cerita hadis Nabi, kita cerita mafhum malam tadi. Ustaz ada kabar ni tentang itu, tentang ini tau. Kita kena buat, kena ikut dan sebagainya. Seterusnya ni, dia kata yang akhir sekali adalah amat elok dan amat perlu bagi orang-orang yang mengetahui untuk bersungguh-sungguh menyiar sebarkan ilmu dengan seluas-luas mungkin, serta mengajak dan menerangkan kepada sekalian kaum muslimin. Yang aku maksudkan ialah ilmu berguna umumnya bagi setiap orang muslim. Jadi kita ni sebagai suami, sebagai ayah, kita kena beringat bahawa kita kena beri ilmu. Kalau kita tak mampu, kita cari kelas, kita belajar, kita bawa anak isteri untuk mencari ilmu, sebab kita tak mampu nak mengajar mereka tentang ilmu agama. Jadi sahabat, berapa perkara yang nak sebut pada malam ni, 14 sekali dah. Pada pertengahan bulan 12 ni, anda dah sebut tadi, anda akan sewa Dewan Seri Amal untuk membahagikan beg-beg kepada anak-anak yatim di seluruh Kemaman ni. Sesi persekolahan 2012 lah. Di sana saya dah tepah beg sebanyak 1000 beg. Makna kalau siapa yang boleh hadir, kita hadir untuk membeli beg tersebut, dan dia sendiri sampaikan kepada anak yatim. Itu lebih afdal daripada ustaz beri duit 30 riyal, saya boleh beli dapat dah pahala. Lebih afdal, lebih afdal nak ceritanya. Macam kita dia beli beg tersebut 35 riyal, dia pun beli kepada anak yatim, lebih afdal. Ataupun dia nak bagi duit tu pun lah sebagainya. Jadi pertengahan bulan 12 nanti anda maklum baliklah. Jadi untuk sewa Dewan Seri Amal untuk diberikan. Dan seterusnya sahabat, di atas nama Cakna Anak Yatim Kemaman ni, kami ada permintaan dari Ibu Bapa untuk membuatkan jati diri remaja, yang kita penekankan daripada mengambil wuduk, cara yang betul, dan seterusnya bacaan wuduk, niat dia sampai niat solat, dan bacaan dalam sembahyang, perbuatan dalam sembahyang. Dan kita nak beritahu siapa yang meninggal sembahyang, apa dapatnya, siapa yang mengerjakan sembahyang, apa faedahnya. Kita akan ceritalah A to Z insya-Allah. Kita ada qiyamul lail, kita ada English speaking dan sebagainya, dialog yang lebih kurang kita ada. Dalam Cakna Anak Yatim ni, dia ada pakar, dia ada doktor, dia ada guru bahasa Inggeris, dia ada guru bahasa Arab, kita gabungkan, alhamdulillah. Dia ada koprak dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang jadi bangga nak tinggal lah pada malam ni, dah cukup foto stick lah dah. Dia program 3 hari 2 malam di Cerating Bay dah. Di Cerating Bay lah, tak silap dah, Cerating Bay Resort. Jadi umur dia 12 tahun hingga 16 tahun dah umur. Tempat ni terhad dah. Saya fahamkan ada ramai dah. Yang pentingnya hantar mesej dulu, kita rekodkan. Dan ni nombor telefon anda dan Cikgu Asri. Siapa yang nak masuk je nama, siapa yang adik-beradik 2 orang, kita ada diskaun lah 2 beradik.
Bukan dua. Saya ni dua beradik, ayah lain-lain, mak lain-lain. Kedua beradik itu. Tu dia. Itu saudara mara. Jadi nak cerita kalau bin Zulkifli lah. Bin Amir lah. Nak contoh lah. Jadi anak tinggal sini sahabat dia, kalau siapa-siapa yang ada. Sebab macam ni lah. Kita buat program korban, anak yatim dapat makan daging korban, lepas tu hasil sedikit sebanyak duit yang lebihan tersebut dimasuk kepada tabung anak yatim. Alhamdulillah. Alhamdulillah duit anak yatim apa ni dapat makan daging korban, dan duit kita boleh bayar untuk beli beg dan sebagainya lah. Ini sumbangan. Ada bahawa yang masuk korban mau ni bersama kita, anak yatim boleh makan daging, duit lebihan dia pula dimasuk dalam tabung, kita nak beli, dan kita tahu kita bagi beg dan kita bagi duit belanja lah sekolah, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabatnya, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah mengejar kebajikan sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal makbulin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program ni ada 3 muslim dan Aceh Amerika sana, ada 3 orang.